Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita pada hari ni. Lama dah saya tak buat live ni. Sorry. Lama dah saya tak buat pencerahan penerangan sikit pasal YouTube ni. Okey, hari ni saya nak bercerita tentang tokoh, orang Kelantan panggil tokoh sampah ataupun tokoh sampah. Okey, baik. Kepada anda yang belum lagi subscribe channel kami, boleh tekan butang subscribe. Kalau anda yang belum share dan belum tonton lagi video-video kami yang lain, boleh cari dekat list video yang ada. Banyak lagi penerangan-penerangan lain yang telah kami bawa sebelum ni. Antaranya adakah bandar itu kotor, bandar bermodalkan 4,000, mengenali cara pakaian-pakaian vintage kan. Boleh tengok kat bawah. Dan juga Abang Bob, Lat, perkongsian-perkongsian otai daripada mereka ni juga ada di list video di bawah. Hari ni saya nak cerita tentang tokoh sampah. Kepada mereka di luar sana yang tak biasa dengan bandar, mungkin agak pelik lah kalau kita nak bagi tahu tentang tokoh sampah ni. Realitinya dalam dunia bandar memang ada. Jadi saya nak sentuh terlebih dahulu berkenaan dengan tokoh sampah ni. Dari mana datangnya tokoh sampah ni? Okey, baik. Dalam dunia bandar, tokoh sampah ni dia bermula daripada tokoh-tokoh raw daripada negara yang biasanya Amerika, Jepun dan Korea ataupun Taiwan ada sikit yang masuk di Malaysia ni lah. Okay, yang famousnya daripada Amerika dan Jepun. Daripada sana mereka akan hantar ke sini. Dia tak pasti dalam bentuk pembuangan daripada mereka, pembersihan daripada sana, ataupun ia menjadi satu industri ekonomi ke sini. Maknanya mereka kutip di sana dan jual di sini. Itu saya tak pastilah. Cumanya saya nak olah dari sudut item tu macam mana mereka datang. Okey. Ada yang datang dalam bentuk raw material. Maknanya barang-barang dalam raw material ni macam t-shirt ke, seluar, jaket, dia datang dalam bentuk raw. Raw ni satu bundle, satu ikatan bundle yang besar. Biasanya mencecah 500 kg. Okey, datang dalam bentuk campur ataupun dah diasingkan kategori pakaian tu, datang ke sini. Biasanya kat sini dia akan turun di Kelang. Di Port Kelang tu banyak kilang-kilang di sana. Okey, daripada sana mereka akan proses di kilang tu, pecahkan menjadi satu tokol ataupun ketul bersaiz 100 kilo dan 45 kilo. Ada yang 80 kilo dan sebagainya. Yang famousnya yang 100 kilo dan 45 kilo. Pengasingan dia buat di kilang di Kelang mengikut kategori pakaian. Dia campur lah. Maknanya bila dia buat toko seluar jeans dia buat 100 kilo, 45 kilo. Kalau seluar slack. Kalau seluar cotton. Dan di dalamnya tu acuan dia tu dia campur. Kebiasaannya 10% barang kepala, barang yang rare, 50% barang tengah, dan selebihnya tu adalah barang ekor, untuk cukupkan berat 100 kilo ataupun 45 kilo tadi. Jadi di mana timbulnya tokoh sampah ni? Bila mereka dah asingkan seperti mana yang saya bagi tahu tadi, lebihan yang koyak ke ataupun yang ada kesan-kesan minyak ke sikit, ada damage sikit tu, dia akan asingkan. Yang dia asingkan inilah yang dijadikan sebagai tokoh sampah. Okey. Yang menariknya saya nak sampaikan kat sini ialah tokoh sampah ni kalau ikutkan mereka akan buang, tapi bila nak buang perlu memakan kos. Sebab perlu pengangkutan, sebab dia banyak bertantan lebihan-lebihan ni yang dijadikan dalam bentuk toko, dipacking dalam bentuk toko 100 kilo dan perlu dibuang. Okey, bila sebut buang, dia perlu kepada pengangkutan bertantan dan tempat pembuangan tu tidak boleh dibuang dengan sesuka hati. Okey, jadi kat situ timbul satu transaksi perniagaan pula dari sudut ekonomi. Kilang ni akan menawarkan kepada siapa yang nak, toko tu ada sampai tahap dia beri secara percuma, sebab nak elok kos daripada pembuangan tadi. Bila macam tu, pengambil ni hanya perlu bawa trailer sahaja untuk ambil barang-barang ni dan dibawa ke tempat masing-masing. Tak kira lah dia nak bakar ke, nak guna ke, nak jual balik ke. Daripada situlah titik mula
satu lagi bentuk penjanaan ekonomi dalam dunia bandel iaitu perniagaan tokau sampah. Ada juga kilang yang menjual tokau sampah ni dengan harga serendah RM10 satu ketul untuk 100 kilo. Ada jual dengan harga RM30, ada jual dengan harga RM60. Biasanya kalau ketul ataupun tokau Korea tu dia mahal sikit. Tapi perlu ambil dalam kuantiti yang banyak lah. Biasanya satu trailer tu boleh muat dalam 200 ketul hingga 250 ketul. Berdasarkan saiz 100 kilo setiap ketul tadi. Okey. Jadi kat situ bila sampai di tempat masing-masing, jualan permintaan tu ada. Peminat-peminat bandar ni berebut-rebut untuk dapatkan tokol sampah ni kerana apa? Kerana pernah dalam sins bandar ni, dalam tokol sebegitu pernah dijumpai berlian. Pernah rakyat Malaysia ni pernah jumpa berlian dalam tokol sampah ni. Yang dapat dijual dengan harga beratus-ratus ribu ringgit balik. Macam tu. Pada saya itu adalah satu bentuk orang kata meletuplah tokau sampah ni sehinggalah ke hari ini. Okey. Selain daripada tu, apa kelebihan dalam tokau sampah ni? Banyak yang kita jumpa barang-barang yang kita panggil rare lah kan. Ada brand-brand yang luxury, yang vintage, sampai tahap boleh jumpa barang-barang yang zaman 50-an, 40-an dulu. Zaman 90-an pun ada pernah naik Adidas deck kan, barang-barang luxury macam Burberry, Yohji Yamamoto, IS dan sebagainya. Jadi untuk market orang sini mungkin benda tu tidak menjadi kegilaan, tetapi barang-barang sebegitu dia ada market pada dunia luar kerana kolektor-kolektor di luar sana boleh beli dengan harga yang mampu milik berbanding dia orang beli di butik-butik barang-barang luxury ni. Tu yang menariknya tokau sampah ni. So kat situ boleh menjana satu pendapatan yang lumayan lah pada saya. Selain daripada tu, tokau sampah juga digunakan ataupun ada pihak yang baru mula nak meniaga bandel ni, jadikan tokau sampah ni sebagai satu modal permulaan. Sebabnya tokau sampah ni dia murah kan. Kalau modal RM30 biasanya market jual 3 ketul RM100. Campur dengan sampah yang dibuang kalau dia pecah tokau tu di kedai peniaga tu, dia ada kos roro sampah tu kan. Dia charge RM10 satu ketul tokau sampah ni. Jadi kalau 3 ketul maknanya 3 ketul 100 tambah RM10 setiap ketul, jadi baru modal dia hanya RM130. Jadi dia dapat barang tu dia jual balik. Dia jual balik di pasaran sini, pasar malam ke, pasar pagi ke. Kalau barang-barang tu luxury, dia akan jual di international market, eBay ke, Grail ke, ETSY ke, dan pelbagai lagi market luar. Jadi kat situ pada saya dia macam ayam jugalah. Ayam tak? Seekor ayam tu sampai tahap segala bentuk benda yang halal dimakan orang akan ambil dan guna benda tu. Bukan ambil isi dia saja. Sampai tahap kaki tengkuk dia pun orang ambil. Macam tu. Sama juga dalam dunia bandel ni. Selain daripada tokol grade yang kita panggil tu, yang dibuat dalam bentuk 100 kilo, 45 kilo yang diasingkan, t-shirt, seluar, jaket dan sebagainya tu, yang sampah dia pun masih lagi boleh menjana pendapatan. Yelah, antara kita semua ni ekonomi diri masing-masing tak sama kan. Jadi kreativiti dalam bentuk ni saya sangat respect pada player-player bandel kan. Itu adalah peluang. Kita dapat dengan harga yang murah ataupun kita panggil jackpot, boleh jual dengan harga yang tinggi. Malah dari sudut orang yang tidak pandai main barang-barang luxury ni, dia boleh gunakan modal tokau sampah ni jadikan modal permulaan untuk dia terus berniaga dan berkecimpung dalam dunia perniagaan bandel. So itu satu benda yang menarik lah pada saya. Okey, antara brand tokol yang masuk dalam pasaran kita ni yang buat macam yang saya kata tadi, antaranya kalau daripada Jepun, tokol Ikiwa, daripada kilang Ikiwa, daripada kilang Golse ataupun Golse, GOLSE. 2R. Kalau US saya tak pasti tokau sampah ni. Kalau Korea ada juga tokau Korea. Dalam tu memang ada North Face ke, Nike, Adidas, LL Bean. Memang banyak yang branded jugalah kan, yang ada nilai dan harga lah. Jadi dalam toko tu bila belah memang jackpot. Orang cari jackpot biasanya. Ekor tu dia buang Tapi padahal dengan harga RM100 untuk 3 ketul, baru berapa kan? RM30 lebih untuk satu ketul. Dapat barang, kalau kita jual Nike logo besar pun dah berapa kan? Kalau market sini 80, 100 sehelai. Bayangkan kalau kita dalam toko tu pelbagai branded yang kita dapat, memang kita boleh jual dengan harga yang
yang padan dengan barang lah orang kata. Okey, kalau di Kuantan ni yang antara geng-geng kita yang menyediakan menjual tokoh-tokoh sampah ni macam Abang Nazrin di Tanjung Api, Brother Sam KR Bundle di mana? Allah Akbar, di Medan Warisan, Brother Jimmy Bundle di Lepah, Brother Mokhtar di IM14, dan banyak lagi. Ada 2-3 tempat lagi yang menyediakan tokoh-tokoh sampah ni. Jadi kepada peminat ataupun player-player bundle yang nak cuba masuk dalam dunia bundle kategori tokoh sampah ni, boleh cuba. Sebab harga dia memang berpatutan. Barang insya-Allah kalau ada rezeki, bahan jackpot, memang bahan jackpot. Macam tu. Tapi nak dapat jackpot tu kena barang lah. Kena kaji dan tahu brand-brand luxury ke, designer ke, vintage ke. Bila belah tu kita jumpa, kita boleh kena check pula original ke, fake ke dan sebagainya. Kalau fake pun tak ada masalah, boleh pakai ataupun jual market sini. Kalau original boleh jual di market luar, Grail ke, ETSY ke. Sebab permintaan daripada Mak Saleh pun ada. Dan mereka pun bayar dengan harga yang tinggi. Kalau bayar dengan harga USD berapa dah kan? Macam tu. Okey. Jadi kepada anda di luar sana, kalau berminat dengan apa yang saya cerita ni, boleh share dan kongsi. Boleh subscribe, tekan butang subscribe di bawah. Support kami, Sis Bundle ni, Red Vest. Untuk pengetahuan juga, kedai kami di Kuantan, Bandar Kuantan. Boleh datang singgah ke kedai kami. Dan kami minta tolonglah support sikit, share video kami, bagi ramai lagi view, bagi ramai lagi subscriber. Semoga Allah merahmati dan semoga Allah semula boleh nak berkat. Assalamualaikum. Dah. Jadi ayat jadi tak habis. Semoga Allah merahmati kita semua, perniagaan ataupun kehidupan kita maju jaya seterusnya lah. Yang penting dunia bandar ni jangan pandang serong, jangan pandang sepi dan hina. Ini adalah satu perniagaan ataupun perkara yang baik. Perkara yang baik. Bandar bukan kotor. Kalau nak tahu bandar kotor tak kotor tu, tengok balik video kami yang sebelum ni di channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum.